Hari ini kita akan belajar tentang format pentaksiran tingkatan 3 subjek sejarah. Kalau dulu waktu PMR, waktu zaman cikgu-cikgu, zaman dululah, kita orang jawab soalan P3 ni dengan 60 soalan objektif sahaja. Selama 1 jam 15 minit. Jadi senanglah sebenarnya jawab A, B, C atau D. Tembak-tembak dapat jawapan. Tapi lepas itu, perubahannya dalam format ini ialah pelajar cuma perlu buat kajian kes ataupun kita panggil kerja khusus. Jadi untuk PT3 itu markah sepenuhnya daripada kerja khusus. Tapi bermula tahun lepas, formatnya telah berubah. Dan format yang mulai tahun lepas dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian A, ataupun nama formalnya ialah objektif aneka pilihan. Iaitu soalan objektif. Ada pilihan jawapan sama ada kita jawab A, kita nak jawab B, nak jawab C atau nak jawab D. Seterusnya bahagian B. Bahagian B ialah soalan subjektif. Dalam bahagian subjektif bahagian B ini, ada 4 soalan dan soalan tersebut, setiap soalan ada 10 markah. Seterusnya ada bahagian C. Bahagian C, kalau dalam bahasa formalnya kita panggil soalan subjektif, tetapi dalam bahasa pasar, bahasa cikgu-cikgu panggil, kita panggil soalan bahagian AC. Sebab apa? Sebab kita kena jawab dalam karangan. Jadi untuk bahagian A sebenarnya senang untuk kita bezakan. Bahagian A soalan objektif, kita kena hitamkan dan kena pilih jawapan yang paling tepat. Tetapi untuk bahagian B dengan bahagian C ni, dia ada persamaan dan ada perbezaan dia. Jadi apa persamaannya? Yang pertama, bahagian B dengan bahagian C, dua-dua ada 4 soalan. Bahagian B ada 4 soalan, bahagian C pun ada 4 soalan. Dan setiap soalan-soalan ini diikuti dengan soalan-soalan kecil. Sebagai contoh, kalau soalan 1 ada soalan A, apa dia soalan dia? B, apa dia soalan dia? C, apa dia soalan dia? Sama juga dengan bahagian C. Untuk soalan AC, begitu juga. Namun apa perbezaan dekat sini? Perbezaannya ialah untuk bahagian B, para pelajar perlu menjawab semua 4 soalan tersebut. Manakala untuk bahagian C pula, dalam 4 soalan yang diberi, para pelajar harus jawab hanya 2 soalan sahaja. Dan setiap satu soalan untuk bahagian B ada 10 markah. Manakala untuk bahagian C ada 20 markah. Jadi itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua pula ialah untuk bahagian B, para pelajar perlu menjawab di kawasan ataupun ruangan jawapan yang disediakan. Contohnya, bila ada soalan, ada 3 atau 4 garisan jawapan yang perlu dijawab. Namun untuk bahagian C pula, para pelajar perlu menjawab jawapan para pelajar dalam ruangan yang disediakan, mungkin dalam kertas kajang ataupun dalam test pad. Kertas kajang, test pad samalah. Jadi itu bezanya. Dan kalau bahagian AC, kena jawab AC, jawab karangan. Jadi bahagian B dengan bahagian C, bezanya ialah berapa banyak soalan kita kena jawab dan dekat mana kita kena jawab. Alright, jadi itu saja untuk hari ini. Harap semua akan dapat bezakan antara bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Itu saja dari saya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.